Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan menganalisis keutuhan wacana dan penanda wacana berdasarkan artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati Elisha binti Muhammad Sattar dari kelas Bahasa Melayu Pemulihan 1, ambilan Ogos 2024-2029. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Nobalkis Patricia binti Anwar dari kelas Bahasa Melayu Pemulihan 1. Saya ambilan Ogos 2024 dan keluaran 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Muhammad Rabu dari kelas Bahasa Melayu Pemulihan 1, ambilan Ogos 2024-2029. Terlebih dahulu, kami ingin menzahirkan rasa syukur kerana limpah kurnianya serta berkat dan keizinan darinya, kami telah menyiapkan tugasan iaitu pembentangan kumpulan dengan jaya dan sempurna dalam masa yang telah ditetapkan. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah bagi mata pelajaran penulisan akademik kod GWCP 1042 iaitu Dr. Wan Afizi bin Wan Arnafi. Beliau telah banyak membimbing kami dalam menyiapkan kerja khusus ini. Beliau tidak jemu memberi dorongan serta tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan dengan mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Saya Nur Izzati Elisha, kawan saya Wan Nur Balkis Patricia dan Nur Izzati. Seterusnya, saya ingin bercerita serba sedikit tentang artikel yang telah kami pilih sebagai tugasan penulisan akademik. Artikel ini ditulis oleh Tan Sri Muhammad Saufi Kambaruddin dan Muhammad Fadli Abdullah. Artikel ini bertajuk Keindahan dan Keunikan Bahasa Melayu sebagai lingua franca, serta artikel ini mempunyai 7 perenggai. Di samping itu, penulis ini ingin menyampaikan tentang sejarah perkembangan bahasa Melayu yang menjadi sebagai lingua franca serta peranan bahasa Melayu. Selanjutnya, terdapat pelbagai keutuhan wacana dan penanda wacana yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini bagi menghuraikan kronologi yang terdapat dalam petikan mengikut kesesuaian. Berikut merupakan definisi keutuhan wacana. Keutuhan wacana merupakan suatu aspek yang sangat penting kerana ia akan memastikan sama ada suatu itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. Keutuhan bermaksud kesempurnaan, manakala wacana bermaksud suatu kesatuan idea. Menurut Kamus Dewan Perdana 2021, keutuhan wacana ialah suatu kesatuan ucapan, pertuturan, perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang teratur dalam
sesuatu wacana. Dengan menganalisis keutuhan wacana, kita dapat menentukan sama ada suatu teks itu sebuah wacana atau hanya sekumpulan ayat yang tidak teratur. Seterusnya, keutuhan wacana dapat diteliti daripada wujudnya kaitan-kaitan aspek semantik, leksikal, fonologi dan gramatikal. Terdapat 4 keutuhan wacana, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan fonologi dan keutuhan gramatikal. Saya akan membincangkan keutuhan semantik yang terdapat dalam artikel. Definisi: keutuhan semantik ialah hubungan dari segi aspek jalinan makna antara satu ayat dengan ayat lain atau satu perenggan dengan perenggan yang lain. Terdapat beberapa jenis hubungan keutuhan semantik. Antaranya ialah hubungan sebab dan hasil. Seterusnya, hubungan amplifikatif, iaitu penghuraian. Selanjutnya, hubungan syarat dan hasil. Akhir sekali, hubungan sebab dan tujuan. Berikut merupakan keutuhan semantik yang terdapat dalam artikel. Hubungan sebab dan hasil. Perenggan 3, baris 4. Keperluan untuk berkomunikasi dengan pelbagai bangsa merupakan sebab, manakala ini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam urusan perdagangan dan diplomasi merupakan hasil yang diperolehi. Seterusnya, hubungan amplifikatif. Perenggan 4, baris kedua. Bahasa Melayu tidak mempunyai sistem konjugasi kata kerja yang kompleks seperti dalam banyak bahasa lain. Hal ini menjadikan bahasa Melayu mudah dipelajari oleh penutur bahasa lain. Hal ini merupakan huraian bagi ayat sebelumnya. Di samping itu, hubungan sebab dan tujuan. Perenggan 4, baris 4. Bahasa Melayu juga sangat adaptif, ialah sebab kerana menerima pengaruh dan kata-kata pinjaman daripada bahasa lain seperti Arab, Sanskrit, Tamil dan Cina. Perkataan kerana merupakan tujuan. Selain itu, hubungan syarat dan hasil. Perenggan 7, baris ke-14. Dengan menghargai dan memelihara keindahan bahasa Melayu merupakan syarat. Kita dapat memastikan bahawa warisan budaya dan identiti kita terus hidup dan berkembang pada masa hadapan seperti slogan Budi Bahasa Budaya Kita merupakan hasil bagi syarat tersebut. Seterusnya, kita akan beralih kepada Wan Balkis. Saya akan menerangkan tentang keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ialah sesuatu yang melibatkan pertalian atau bertautan di antara perkataan semantik yang bermaksud sebagai makna dalam sesebuah wacana.
Keutuhan leksikal ini juga boleh dicapai melalui aplikasi kosakata yang sepadan dan juga sesuai. Saya akan menerangkan Terdapat beberapa jenis hubungan yang mampu membentuk kepada keutuhan leksikal. Antaranya ialah kolokasi, sinonim, hiponim, pengulangan kata dan juga antonim. Kolokasi mempunyai takrif sebagai dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan sendiri tetapi dikaitkan antara satu sama lain. Sinonim pula bererti satu konsep yang membuktikan bahawa terdapat pelbagai kata atau leksikal yang mendukung makna yang sama atau hampir sama. Hiponim bermaksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Pengulangan kata ialah perkataan sama yang diulang beberapa kali. Antonim pula ialah kata-kata atau leksikal yang mengacu kepada maksud secara bertentangan. Contoh ayat untuk analisis keutuhan leksikal berdasarkan artikel untuk sinonim ialah nilai moral dan etika yang membawa kepada maksud yang sama di perangan keempat baris ke-15. Selain itu, contoh bagi pengulangan kata pula ialah bahasa. Pengulangan bererti mengulang perkataan yang sama secara berulang kali. Perkataan bahasa diulang sebanyak 37 kali. Contoh bagi hiponim pula ialah banyak kitab agama, perundangan dan kesusastraan. Contoh terakhir bagi keutuhan leksikal pula ialah antonim, iaitu tetap hidup dan dihargai dan tidak hilang yang terletak di perangan ke-6. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ialah hubungan wacana yang berkait erat dengan nahu ataupun tata bahasa. Terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal. Yang pertama sekali ialah penanda rujukan yang membawa maksud kepada kata ganti diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Yang seterusnya pula ialah penanda penggantian. Penanda penggantian pula ialah proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti nama, kata kerja dan juga klausa. Bukan itu saja, pengguguran perkataan atau lebih dikenali sebagai ellipsis ialah unsur pelenyapan perkataan agar dapat menghindari dari mengulang maklumat yang sama dalam ayat yang seterusnya. Akhir sekali, penanda penghubung. Penanda penghubung digunakan untuk menghubungkan perkataan frasa bersama frasa, frasa bersama frasa, klausa bersama klausa dan ayat bersama ayat. Contoh ayat untuk analisis keutuhan leksikal berdasarkan artikel untuk sinonim ialah nilai moral dan etika yang membawa kepada maksud yang sama di perangan keempat baris ke-15. Selain itu, contoh bagi pengulangan kata pula ialah bahasa. Pengulangan bererti mengulang perkataan yang sama secara berulang kali. Perkataan bahasa diulang sebanyak 37 kali. Contoh bagi hiponim pula ialah banyak kitab agama, perundangan dan kesusastraan. Contoh terakhir bagi keutuhan leksikal pula ialah antonim, iaitu tetap hidup dan dihargai dan tidak hilang yang terletak di perangan ke-6. Keutuhan fonologi boleh dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Keutuhan fonologi ini dapat menimbulkan hubungan sematik di antara bahagian wacana. Intonasi berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Contohnya, negara yang aman, Malaysia, iaitu
Ayat ini ialah ayat penyata. Aman negara Malaysia, iaitu ayat tanya. Intonasi berperanan penting sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Yang kedua ialah nada suara berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Hubungan wacana dari aspek fonologi berdasarkan hentian, intonasi atau nada suara. Unsur-unsur tersebut dapat membezakan wacana. Dalam wacana tulisan, terdapat unsur-unsur paralinguistik iaitu alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Alat-alat tersebut ialah tanda baca iaitu noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat untuk membantu memahami ujaran yang disampaikan. Kejelasan penulisan wacana. Penulisan wacana yang jelas adalah salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah artikel. Wacana yang jelas akan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan serta memperjelas tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Beberapa karakteristik wacana yang jelas berdasarkan artikel adalah: yang pertama, dalam penulisan akademik, kejelasan ayat perlu diberi perhatian agar lebih mudah dan cepat difahami. Seterusnya, penulisan akademik yang baik akan menggunakan tulisan serta bahasa yang tersusun dan teratur. Di samping itu, penulis mempunyai koheren dan koherensi yang mantap dalam artikel yang ditulis. Selanjutnya, penyusunan ayat menggunakan perenggan dapat mencapai kejelasan dalam penulisan. Terdapat dua aspek penting yang menghasilkan wacana yang utuh, iaitu terdapat koheren dan wujud kohesif. Koheren merupakan perantaraan gagasan idea yang menunjukkan sesuatu idea atau fikiran dijalinkan dalam sebuah cerita atau peristiwa untuk membentuk teks. Peristiwa atau cerita yang disampaikan mempunyai makna. Selain itu, koheren juga bermaksud sebagai kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna dan dapat difahami. Selanjutnya, koherensi merupakan keserasian hubungan antara suatu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Seterusnya,
Keserasian hubungan ini dapat dilihat melalui hubungan antara suatu perkataan, frasa atau ayat dengan perkataan, frasa atau ayat yang lain dalam wacana yang sama. Dalam keratan artikel tersebut merupakan koheren iaitu kesinambungan ayat. Sebagai contoh, potongan artikel yang pertama. Rantau ini, suatu ketika dahulu bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam bidang penyebaran Islam di rantau Nusantara. Buktinya ialah penggunaan tulisan Jawi yang merupakan adaptasi tulisan Arab. Hal ini memperkukuh lagi peranan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi agama dan ilmu pengetahuan. Banyak kitab agama, perundangan dan kesasteraan ditulis dalam bahasa Melayu sehingga menjadikannya bahasa ilmu yang penting di Nusantara. Potongan ke artikel kedua pula, kesederhanaan tata bahasa. Bahasa Melayu tidak mempunyai sistem konjugasi kata kerja yang kompleks seperti dalam banyak bahasa lain. Hal ini menjadikan bahasa Melayu mudah dipelajari oleh penunur bahasa lain. Bukan itu. Penanda wacana merupakan rangkaian kata yang menjalinkan sesuatu maklumat dengan maklumat yang lain bagi menunjukkan satu kesatuan ayat yang utuh. Penanda wacana digunakan untuk memantapkan keutuhan wacana bagi mengaitkan perenggan dengan perenggan yang lain. Selain itu, penanda wacana juga merupakan perkataan yang berfungsi memperalihkan sesuatu idea, hujah dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap. Penanda wacana amat penting dalam sesebuah teks kerana dapat mewujudkan pertautan atau kesinambungan antara sebahagian teks dengan yang lain sehingga membentuk kesatuan. Seterusnya, menurut Nik Safia 2015, perkataan atau rangkai kata yang menyatakan kesinambungan dalam teks yang terdiri elemen-elemen penanda leksika, rujukan, penghubung, penggantian serta elipsis untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat seterusnya. Di samping itu, fungsi penanda wacana menurut Awang Sarian 1991 ialah mewujudkan kesinambungan antara ayat dengan frasa dalam sesuatu wacana, menghubungkan antara perenggan dengan perenggan lain. Terdapat beberapa jenis penanda wacana, iaitu penanda kronologi, penanda organisasi dan penanda idea. Definisi penanda kronologi ialah memberi pengertian kepada persoalan berkaitan waktu dan mengandungi kata kunci bila dan seumpamanya. Seterusnya, menurut Kamus Dewan 2015, susunan peristiwa kejadian
menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan. Manakala menurut Hussein 2016 ialah ilmu mempelajari waktu atau sebuah kejadian pada waktu tertentu. Contoh penanda wacana ialah kini, seterusnya, pada zaman dahulu dan pada suatu hari. Berikut merupakan penanda wacana yang terdapat dalam artikel. Perenggan 1, baris kedua. Sejak zaman dahulu lagi, bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi harian. Penulis telah menggunakan penanda wacana sejak zaman dahulu lagi, iaitu menunjukkan peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu. Di samping itu, pada perenggan 5, baris ke-7, suatu ketika dahulu, bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di rantau Nusantara. Penanda wacana suatu ketika dahulu menunjukkan peristiwa pada zaman lepas. Bahasa Melayu berperanan penting dalam menyebarkan agama Islam. Contoh perkataan bagi analisis penanda organisasi. Yang pertama, penanda penambah. Penanda penambah contoh melalui artikel ialah dynamic dan relevant, dan merupakan penanda penambah kerana ia digunakan untuk menambah idea yang lain. Seterusnya, penanda pertentangan. Penanda pertentangan ialah penanda pertentangan yang dijumpakan di dalam artikel ialah kita perlu berbangga bahawa bahasa ini bukan sahaja menjadi alat komunikasi, tetapi juga sebagai jambatan yang menyatukan pelbagai budaya dan bangsa di Nusantara. Tetapi merupakan penanda pertentangan. Ia digunakan untuk menentang isi pertama dan memberikan isi kedua. Yang seterusnya ialah penanda contoh. Penanda contoh digunakan untuk memberi contoh-contoh kepada isi ataupun fakta tersebut. Contoh menerusi artikel ialah bahasa Melayu mula tersebar luas dan menjadi lingua franca di pelabuhan penting seperti Melaka, Aceh dan Palembang. Penanda contoh di sini ialah seperti. Seperti merupakan penanda contoh. Akhir sekali, penanda kesimpulan. Penanda kesimpulan digunakan untuk merumus sesuatu, artikel, laporan, karangan dan lain-lain. Kesimpulan yang dapat dirumuskan ialah keindahan dan keunikan bahasa Melayu sebagai lingua franca pada suatu masa dahulu. Ialah warisan yang amat bernilai pada suatu masa dahulu. Kesimpulan merupakan penanda kesimpulan. Seterusnya, penanda idea menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea yang berfungsi untuk mengembangkan idea, pertentangan idea dan hubungan idea. Seterusnya, penanda idea
menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea yang berfungsi untuk mengembangkan idea, pertentangan idea antara perkataan untuk mengembangkan idea ialah satu lagi, seterusnya, selain itu, begitu juga, di samping itu, lebih-lebih lagi dan tambahan pula. Bagi pertentangan idea pula, murid-murid boleh menggunakan sebenarnya, sebaliknya, walaupun, walau, bagaimanapun, sama ada dan tetapi. Yang terakhir pula iaitu hubungan idea. Kita boleh menggunakan jadi, maka, kecuali, oleh itu, untuk tujuan